Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman, dan kita dalam segmen Realiti Rakyat di Awani pagi ini, dan di mana kami di Esrawani akan membawakan realiti rakyat yang menjadi tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi kami di Esrawani, dan untuk kepimpinan juga Esrawani akan memberikan peluang kepada pemimpin-pemimpin di kawasan anda untuk menyatakan bagaimana kesulitan di kawasan anda dan sebagainya. Dan dalam cakap mengenai isu-isu ini, ekonomi juga penting. Kerana itu dari sekecil-kecil usahawan sehinggalah kepada perniagaan gedung besar. Ini merupakan platform anda untuk suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Segala masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Esrawani. Dan sebenarnya dengan Hari Belia Sedunia hari ini, dengan temanya dekad ini, dekad anda, kita juga akan membawakan perbincangan tentang isu semasa yang dihadapi belia serta masa depan mereka bagi dekad ini. Untuk itu, segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Okey, bermula 14 Ogos sehingga 17 Ogos, kami di Esrawani memberikan ruang ini untuk para belia bersama-sama menyampaikan berita dan juga bersama dalam program buat bicara seperti Realiti Rakyat ini. Dan untuk pagi ini kita bersama dengan Ahli Parlimen Belia Selangor, iaitu Ilman Hakim, dan juga merupakan MPP Majlis Perwakilan Pelajar bagi Unitan bersama kita pagi ini, Hafizi. Betul, dan kita ingin berkongsi mengenai isu kita ataupun perkongsian daripada Kelantan, iaitu isu dan mengenai industri makanan sejuk beku yang kita lihat semakin meningkat permintaannya dengan perubahan gaya hidup manusia di zaman moden ini, dan peningkatan konsep ini dijangka berlaku sebanyak 10% pada setiap tahun dari tahun 2000 hingga sekarang, dan ia diramal terus berkembang lebih lagi apabila pandemik COVID-19 menukar cara hidup dan amalan yang selama ini dibiasakan. Dan mengulas lebih lanjut mengenai Hari Belia ini, kita nak mendengar sendirilah. Kadang belia ini sebenarnya banyak menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini. Mereka ni lebih pakar kepada bidang perniagaan ini. Ya, betul tu Q-nya. Ya. Pada pandangan saya memang hari ini belia patut menukar cara amalan kita sebelum ini daripada kita berniaga secara biasa kepada transformasi digital, iaitu kita mulakan usahawan secara digital. Sebab apa yang saya lihat sendiri sejak pandemik COVID-19 ni, memang rakan-rakan saya sendiri pun banyak berniaga secara atas talian. Mereka jual makanan, jual pakaian dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu inisiatif yang baik untuk kita ketengahkan belia kita dalam bidang keusahawanan. Ya. Dan apabila bercakap mengenai soal perniagaan ini, perniagaan itu kadang-kadang kita nak mulakan, beli di luar sana mungkin terfikir nak mulakan perniagaan, nak cari perniagaan yang mungkin perah otak lah, nak cari niche perniagaan yang sangat istimewa kan untuk capture the market kat luar sana. Tapi contoh kita nak bagi di sini, ni laporan daripada Wakil Esrawani di Kelantan, Muhammad Muhammad. Dia ni ada menemui seorang usahawan, usahawan makanan sejuk beku di Semerak di Pasir Putih, Kelantan. Namanya Zul Nabli Muhammad Noor, di mana beliau ini mengendalikan makanan sejuk beku, Maggi Ketam Nipah. Ini seronoknya. Tetapi inovasi ini, perubahan ini berlaku semasa PKPD, yang mana hampir tiada halangan keluar, tiada pelanggan yang keluar untuk menikmati hidangan ketam nipah secara biasa. Dan konsep sejuk beku ini kita dapat saksikan, sejuk beku ketam ini berjaya memperluaskan pasaran produk ini di luar Kelantan. Kita saksikan bagaimana usahawan Zul Nabli jana pendapatan semasa PKP menerusi perniagaan sejuk beku Maggi Ketam Nipah. Silakan Fandi. Terima kasih rakan sejogas di Bukit Kewangan dan diucapkan selamat pagi. Saya pada pagi ini bersiaran agak jauh daripada bandar Kota Baru, iaitu di Kampung Lembah Semerak, Pasir Putih, di mana saya datang ke sini pada pagi ini untuk menyelami dan mengetahui bagaimana kaedah perniagaan yang berubah corak sepanjang PKP yang lalu, dengan sebelum ini menjual secara berdepan ataupun secara langsung, namun terpaksa diubah disebabkan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan untuk makluman, di Kampung Lembah Semerak, Pasir Putih ini terdapat sebuah restoran makanan laut, restoran yang agak terkenal yang dinamakan sebagai
Alimi Maggi Ketam yang menyediakan Maggi berserta dengan ketam. Dan umum mengetahui dalam perintah kawalan pergerakan ini yang dilaksanakan sebelum ini, pelbagai industri termasuk kedai makan, restoran dan sebagainya terjejas kerana tidak dapat menjalankan operasinya disebabkan PKP yang dilaksanakan itu. Namun sebahagian peniaga telah menggunakan pendekatan ataupun menggunakan norma baru dengan menukar corak perniagaan mereka dari jualan secara langsung itu kepada COD. Untuk membicarakan dengan lebih lanjut bagaimana kaedahnya, bagaimana caranya perniagaan ataupun pengusaha Maggi Ketam di Kampung Lembah ini menukar corak perniagaannya, bersama kita pada pagi ini merupakan pengusaha Maggi Ketam Frozen, Encik Zul Nabil, yang sudi meluangkan masa bersama dengan Awani Pagi berkongsi maklumat dan juga info berhubung corak penukaran perniagaan secara langsung kepada perniagaan Frozen ini. Jadi terima kasih Encik Zul Nabil kerana sudi bersiaran secara langsung bersama dengan Awani Pagi. Jadi umum mungkin tidak mengetahui apakah orang kata Maggi Ketam itu. Mungkin orang kata orang Kelantan tahu Maggi Ketam ni merupakan menu makanan yang biasa dicari di sebelah petang. Namun pada masyarakat luar mungkin mereka tidak mengetahui apakah istimewanya Maggi Ketam itu. Jadi mungkin Encik Zul ataupun saya panggil Abang Zul boleh jelaskan apa istimewanya Maggi Ketam itu. Terima kasih kepada Astro Awani kerana sudi datang ke premis kita di Semerak ni, jauh daripada Bandar Kota Baru, dan terima kasih kepada Encik Fendi. Maggi Ketam Nipah, satu menu yang sohor dalam negeri Kelantan ni, agak masyhur kerana kita telah pun berada dalam pasaran ataupun berada dalam masyarakat bermula daripada tahun 2003, lebih kurang dalam 17 tahun dah. Dan saya rasa kalau di Kelantan ni semua orang tahulah menu Maggi Ketam ni, dan kita adalah pelopor kepada menu ini, yang mana Maggi yang biasa, Maggi Nestle itu, Maggi kari itu kita masakkan bersama dengan ketam nipah. Ketam nipah, dan kita tidak buat dengan ketam laut kerana rasanya berbeza. Dan apa yang menariknya adalah kerana ketam nipah ni, kita air daripada rebusan ketam nipah yang kita masak bersama Maggi itu, air itulah yang lemak ketam yang turun itulah yang menghasilkan rasa yang lazat, rasa lemak manis ketam tu. Jadi sepanjang tempoh kawalan pergerakan, yang mana kita pun semua tahu, semua perniagaan tak dapat beroperasi, kita pun terpaksa tutup kedai. Jadi kami menerima permintaan daripada pelanggan-pelanggan kita daripada seluruh negeri Kelantan, juga di Lembah Kelang, yang orang kata keep calling untuk dapatkan bekalan Maggi Ketam ni, nak makan Maggi Ketam ni. Jadi satu pendekatan baru, satu inovasi baru telah pun kita buat, iaitu dengan dua pendekatan yang kita lakukan. Pertama, bagian negeri Kelantan kita COD. Kita masak siap-siap di kedai kita, di premis kita, kita bungkus dan kita hantar secara fresh kepada pelanggan-pelanggan di sekitar Pasir Putih, sampai ke Tumpak pun kita hantar. Dan yang luar daripada Kelantan, kita bekukan dengan kaedah-kaedah tertentu, dengan suhu yang tertentu, dengan SOP yang tertentu. Selepas daripada masak itu, kita sejukkan, kemudian kita bekukan, kita vacuum packkan dia, dan seterusnya kita frozenkan dia. Dan apabila siap semua sekali itu, bersedia untuk dihantar kepada pelanggan-pelanggan di luar negeri Kelantan. Jadi bila saya mendengar Abang Zul bercerita mengenai Maggi Ketam tu, saya dah mula terasa orang kata pecah liur, terasa tertarik. Namun mungkin masyarakat di luar ataupun pelanggan yang meminati ataupun merupakan pelanggan yang regular yang selalu makan Maggi Ketam ni, apabila kita orang kata menggunakan kaedah baru dengan menggunakan kaedah frozen ini, mungkin orang kata rasanya agak berbeza, ataupun bagaimana kaedah ataupun pendekatan yang digunakan Abang Zul dalam usaha supaya rasa tu sama dan orang kata benda tu tahan lama. Okey, pada mulanya apabila kita cuba buat Maggi Ketam Frozen ni, pelanggan-pelanggan tetap kita, regular customer kita tanya, rasa dia serupa ke tidak ni? Jadi kita beri jaminan bahawa rasa dia ni insya-Allah tetap akan sama. Sebab kita telah melakukan R&D kita sendiri, yang mana hasil daripada R&D kita ni, kita telah buat beberapa kaedah yang
akhirnya menghasilkan rasa dia tu tetap sama walaupun kita frozenkan dia, walaupun kita makan dia tu dalam tempoh waktu yang lama selepas pada kita masak tu. Tapi walau bagaimanapun hasil daripada testimoni customer-customer kita yang telah pun makan ataupun menikmati Maggi ketam ni, mereka mengatakan rasanya tetap sama, tak berubah. Tidak berubah. Manis ketam tetap ada lagi. Jadi ini sedikit sebanyak boleh meyakinkan pada pelanggan-pelanggan kami yang baru. Abang Zul, mungkin orang kata perubahan dari sudut kaedah penjualan ataupun kaedah memasak Maggi ketam ni sudah berbeza disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan di mana pendekatan yang diambil oleh LME Maggi ketam ni telah mengubah kepada kaedah frozen. Jadi pada pandangan ataupun pada hemat Abang Zul, perniagaan frozen sebenarnya apakah peluang yang boleh kita kata kita ceburi, bagaimana nak memanfaatkan frozen itu supaya ia menjadi satu bidang perniagaan baru, terutamanya melibatkan makanan ini? Kalau sebelum ni apabila berlakunya wabak pandemik COVID-19 ni, kita merasakan seolah-olah dunia sudah kiamat. Tak boleh nak berniaga, tak boleh nak buka kedai, tak boleh nak apa. Tetapi Alhamdulillah ada hikmah di sebalik ini semua itu. Yang mana berlakulah transformasi ataupun inovasi dari sudut penyediaan makanan, dari sudut menyediakan juadah tu kepada pelanggan melalui kaedah COD dan juga frozen. Dan saya melihat benda ni satu peluang yang terbuka luas. Yang mana kalau sebelum ni pelanggan yang hendak menikmati Maggi ketam, contohnya daripada KL terpaksa balik mai ke Kelantan, terpaksa pulang ke Kelantan. Yang mana peluang ni hanya mungkin berlaku pada cuti sekolah ataupun hari raya saja. Tapi dengan kaedah baru ni, dengan norma baru ni, bila-bila masa boleh dinikmati, bila-bila masa. Bekalan tu ada di mana-mana, di Lembah Kelang, di seluruh Malaysia, insya-Allah. Bekalan kita ada melalui ejen-ejen yang telah pun menjadi stokis kita di seluruh Malaysia. Just WhatsApp ataupun call number yang tersedia tu, dan insya-Allah ejen kita akan menghantar terus ke pintu rumah pelanggan-pelanggan. Jadi memberi peluang kepada usahawan-usahawan baru, memberi peluang kepada pencari-pencari Maggi ketam nipah itu sendiri, dan juga rider untuk menghantar makanan tu. Jadi peluang-peluang pekerjaan baru dapat dihasilkan daripada inovasi baru ni. Dari sudut harganya, kebiasaan kalau jual secara orang kata di kedai makan ni berapa harganya, dan apabila melalui proses frozen ni dan juga melalui COD ni, adakah harganya sama ataupun ada peningkatan sedikit? Harganya tetap sama. Harganya tetap sama, yang mana harga Maggi ketam ini adalah sama ada yang fresh ataupun frozen berdasarkan ataupun berasaskan kepada berat ketam tu, saiz ketam tu sendiri. Yang mana kita menyediakan 3 saiz, iaitu saiz M untuk saiz yang biasa, sedang, L yang besar, dan XL yang extra large. Jadi pelanggan boleh memilih sama ada nak menikmati yang biasa, saiz sederhana dengan harga yang bermula daripada RM25 ke RM35 ataupun yang extra large dengan harga RM55. Jadi harga sama ada yang fresh atau frozen sama, tidak ada perbezaan harga. Jadi mungkin kita mempunyai banyak lagi masa, Abang Zul. Jadi mungkin orang kata kita nak mengetahui dari sudut secara terperincinya bagaimana orang kata Maggi ketam ini, cara dimasaknya, cara bermula daripada orang kata usaha mencari ketam tu, mendapatkan bekalan ketam tu, kemudian dimasak, dan bagaimana ianya dijadikan frozen sebelum proses penghantaran tu. Jadi selepas ni kita boleh tengoklah macam mana cara kita nak masak ketam tu, dan ketam tu pun telah pun ada di hadapan kita, ketam yang masih lagi satu untuk pengetahuan penonton semua, kita masak ketam yang masih hidup. Yang masih hidup ya. Apabila ketam tu mati memang tak boleh nak buat dah. Tak boleh nak buat dah. Semuanya ketam yang masih hidup. Sebab tu kita tidak menggunakan ketam laut. Sebab ketam laut biasanya adalah sampai kepada kita telah pun mati. Jadi kita menggunakan ketam nipah yang masih lagi hidup. Sebab tu dari segi freshness dia tu terjamin. Jadi kita boleh tengoklah lepas ni proses masak macam mana. Yang mana sebagaimana disebut oleh Cik Fendi tadi, nak cari ketam tu pun memang susah dah. Ketam yang telah diikat tu pun kita tak berani lagi nak pegang. Takut nak kepik. Sama itulah kita nak pergi cari. Jadi memang sulit. Jadi
kemungkinan ada setengah-setengah daripada kita mengatakan kenapa harga ketam ni tinggi. Tapi kalau kita melihat kepada susahnya nak mendapatkan bekalan ketam nipah tu sendiri, nak menangkap ketam nipah dalam lumpur paya bakau tu, dan hingga dia terhidang di hadapan mata kita untuk dinikmati, itu memang berbaloi lah. Dia dalam soal ni mungkin ada kelemahan dia dari sudut orang kata untuk mendapatkan bekalan. Apatah lagi pada musim PKP yang lalu, mungkin untuk mendapatkan bekalan ketam segar, ketam nipah ni mungkin satu halangan juga kegagalan bagi abang sendiri. Jadi bagaimana Abang Zul cuba mengatasi masalah ini dan pada masa yang sama juga tidak mengecewakan pelanggan tu? Sewaktu PKP 1, 2 tu memang agak sangat-sangat susah. Kerana nelayan nak turun ke sungai untuk mencari ikan pun tidak dibenarkan. Tetapi selepas daripada beberapa PKP, dengan kita diberi sedikit kelonggaran, Alhamdulillah, jadi nelayan-nelayan kita pun boleh turun ke sungai untuk mencari. Tetapi walau bagaimanapun, isu bekalan tetap menjadi satu isu yang besar bagi kami. Dan sehingga sekarang ni, buat masa sekarang ni, kami masih lagi mendapatkan bekalan daripada Stew, Besut, dan juga kadang-kadang daripada Kedah untuk dapatkan bekalan. Kalau suatu waktu sebelum PKP dahulu, isu bekalan tidak begitu timbul sangat kerana kita biasa mendapatkan bekalan daripada Thailand dan even daripada Sabah. Tapi dengan sekarang ni, dengan sempadan yang masih belum dibuka, jadi yang daripada sempadan tak dapat masuk, jadi menjadi sedikit isu untuk mendapatkan bekalan. Tetapi walau bagaimanapun, kita cubalah untuk sedaya upaya untuk memenuhi hasrat dan juga pelanggan yang datang untuk menikmati Maggi ketam tu. Abang Zul, bila kita orang kata melalui proses frozen ni, Maggi ketam ni, adakah bila sampai kepada pelanggan tu rasanya masih sama ke ataupun orang kata rasanya sudah berbeza? Rasanya tetap sama. Just very 3 simple step. Pertama, panaskan ketam yang frozen tu, sup ketam tu, kemudian campurkan ke dalam Maggi yang telah kita sediakan bersama dengan pack tu dan sedia untuk dinikmati. Mungkin Abang Zul akan bersetuju dengan saya sekiranya saya mengatakan sepanjang PKP yang lalu kita menghadapi situasi tidak dapat berniaga. Dan kita rasa bila tidak dapat berniaga, sudah pasti kita tidak dapat membayar gaji pekerja, kita tidak berjaya untuk orang kata menguruskan keuangan syarikat, keuangan kedai itu sendiri. Jadi mungkin ada hikmatnya di situ bermula titik tolaknya Abang Zul telah menukar kaedah cara berniaga di kedai makan itu kepada frozennya. Jadi di situ juga timbul orang kata satu pendekatan yang mungkin pada peringkat awalnya bagaimana tercetusnya mungkin ada bimbingan daripada mana-mana pihak ataupun benda itu dipelajari secara dalam talian juga ataupun bagaimana? Semuanya lah. Dalam talian pun ada daripada agensi-agensi kerajaan pun ada, melalui pengalaman pun ada, melalui teman-teman melalui customer sendiri pun ada. Jadi semua pihak memainkan peranan untuk membantu kita menyesuaikan keadaan, menyesuaikan iklim perniagaan ni dengan norma baru sekarang ni. Jadi semua pihak memainkan peranan. Sekarang ni kalau yang orang kata secara tetapnya ataupun pelanggan tetap yang mengorder Maggi ketam frozen ni, boleh dikatakan berapa ramai jumlahnya? Boleh dikatakan kalau macam sekarang ni sebenarnya kita menghadkan tempahan daripada pelanggan kerana kita tak mampu lagi untuk menampung bekalan ketam nipah kita tak mampu menampung permintaan daripada pelanggan buat masa sekarang. Dan insya-Allah kita sedang memikirkan langkah-langkah yang sepatutnya, yang sewajarnya untuk mengatasi masalah ni. Jadi mungkin dalam masa sehari itu kalau yang COD yang fresh itu mungkin sekadar dalam 10 ke 15 pack sahaja yang kita boleh hantar. Sebab penghantaran kita bermula daripada jam 5 petang. Jadi untuk daripada jam 5 hingga ke jam 8 tu mungkin itulah yang mampu kita hantar. Dan kalau yang frozen tu mungkin sekarang ni sekadar dalam 100 pack setiap minggu. Kecuali kalau ditempah lebih awal, mengatakan pada sekian-sekian masa memerlukan sekian, insya-Allah kita boleh sediakan lebih awal lagi.
Habis tu saya dimaklumkan juga Habis tu telah pun orang kata sedang ataupun merancang untuk membina kolam ternakan ketam nipah ni. Jadi mungkin boleh kongsikan? Ya, sebagai langkah strategi kita untuk mengatasi masalah bekalan ketam nipah ni, kita telah pun mengusahakan satu kolam pemeliharaan ketam nipah tu. Jadi kolam tu ada bersebelahan dengan kedai kami dan saya rasa mungkin dalam masa 2-3 minggu lagi insya-Allah kita boleh mula menggunakan kolam tu, dan apabila kolam tu kita boleh utilize penuhnya, isu bekalan ini insya-Allah dapat kami selesaikan. Yang mana ketam-ketam yang dicari oleh penduduk-penduduk sekitar ni yang masih kecil kita boleh simpan dahulu. Kita boleh bela dahulu sehingga satu tahap barulah kita boleh gunakan. Jadi tidak ada masalah insya-Allah lepas ini. Sebab ada kolam. Ada kolam sendiri. Habis tu kita tahu juga ini merupakan satu inovasi yang baru, satu pendekatan yang baru. Belum ada saya kira lah belum ada di Kelantan ini yang menukar mi sup ke menukar mi goreng kepada frozen, dan Maggi ketam ni merupakan pioniernya, pelopornya apabila berjaya menukar Maggi ketam kepada frozen untuk dihantar ke luar daripada Kelantan ini. Jadi mungkin orang kata ada satu nasihat dan juga kaedah ataupun pendekatan yang info yang boleh kita kongsikan buat usahawan yang lain. Yang saya dimaklumkan juga ada yang kedai makan, pengusaha kedai makan ini terpaksa gulung tikar, terpaksa tutup disebabkan daripada pandemik COVID yang lalu, dan sehingga kini mereka belum lagi bangkit dan mungkin kata mereka tidak kekurangan modal ataupun mungkin sudah putus asa. Mungkin ada nasihat dan bimbingan daripada Abang Zul sendiri. Sebenarnya sebelum pada saya cuba menjawab soalan Cik Penny tadi, sebenarnya sup ketam itu tidaklah semestinya kita makan dengan Maggi sahaja. Okey. Ada di kalangan pelanggan-pelanggan kita yang dia kata dia tak makan Maggi. Dia tak makan Maggi. Sesiapa yang tidak makan, yang orang kata tak boleh ambil Maggi, dia boleh sama ada kuih tiaw ataupun bihun ataupun mi. Maksudnya kuah tu dicairkan atau dipanaskan, dia dicampur dengan sama ada Maggi ataupun kuih tiaw. Dan juga ada juga yang makan dengan nasi. Sup tu dia dibuat makan dengan nasi sebagai lauk. Jadi kepelbagaian. Jadi di situ saya melihat pandangan saya dan juga nasihat saya, kalau boleh dikatakan nasihat kepada rakan-rakan usahawan semua, kita cuba tukarkan situasi negatif yang ada ini kepada satu negatif positif side. Kita melihat ancaman itu sebagai satu peluang yang baru yang kita boleh. InsyaAllah kita boleh bangkit dan kita boleh berjaya dan boleh berjalan dengan lebih laju lagi dan lebih berjaya lagi insyaAllah selepas pada ini. Memerlukan sedikit usaha, sedikit komitmen, sedikit orang kata keinginan untuk belajar dan juga untuk mengadaptasikan diri kita dengan suasana yang ada. Habis tu, selain daripada orang kata Maggi ketam ni yang sudah rare disebabkan dia merupakan menu yang diperkenalkan sejak daripada tahun 2000 lagi, dan saya tengok di Kelantan ini selepas daripada Maggi ketam ni muncul pula Maggi telur sotong, Maggi tiram dan sebagainya. Jadi mungkin ada perancangan ataupun pendekatan yang Abang Zul akan ambil. Bukan saja Maggi ketam frozen yang nak diadaptasi dalam bentuk frozen ni, mungkin ada perancangan Abang Zul sendiri dan rakan-rakan untuk cuba orang kata buat Maggi telur sotong ke ataupun Maggi tiram atau bagaimana? Sebelum daripada kita nak pergi kepada produk-produk yang lain sama ada sotong, tiram, sekarang ni kita cuba nak memperkenalkan burger ketam dulu. Kita telah pun mendapatkan bahan-bahannya, stolnya pun sudah ada, cuma sekarang menunggu ketam lembut, ketam lipas yang lembut untuk kita buat burger ketam. Dan saya rasa insya-Allah ini pun sebagai satu pelopor juga pada menu ni. Dan saya rasa insya-Allah akan menjadi satu tarikan baru bagi menu kami. Dan di samping sebagaimana Encik Fendi sebut tadi lah, Maggi telur sotongnya, Maggi tiramnya apa semua. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan cuba explore lagi kemungkinan-kemungkinan yang ni. Bila Abang Zul sebut mengenai yang kata burger isi ketam ni, saya dah mula rasa terfikir benda tu mungkin
tak kedengaran sebelum ini. Kalau kita tengok di yang ada frozen dijual di pasar raya ni, dia biasanya frozen dalam bentuk orang kata ayam, dalam bentuk daging bola ikan tu. Jadi kalau sekiranya ada orang kata pengusaha yang kecil dan sederhana berada di satu kampung yang terceruk di kawasan Pasir Putih ni, ada inovatif ataupun ada inovasi seumpama tu nak mengubah ataupun melakukan ketam dalam bentuk yang frozen atau isi ketam untuk burger ni, merupakan sesuatu yang baru. Mungkin Abang Zul boleh kongsikan sedikit secara ringkasnya? Secara ringkasnya kita cuba nak pelbagaikan produk ketam kita tadi, dan saya melihat kalau mungkin Maggi ketam ni peminatnya ada segmen umurnya sekian. Di samping itu bagi remaja, dia lebih meminati makanan-makanan yang orang kata mesra remaja seperti burger, seperti bola dan sebagainya. So dari situlah kita cuba nak cater minat dan juga keinginan diorang tu untuk buat Maggi burger ketam pula. Dan sekarang ni kita dalam proses akhir lah untuk mengeluarkan produk tersebut. InsyaAllah akan mungkin dalam masa seminggu ataupun 2 minggu lagi akan mula berada dalam pasaran kita di sini, insyaAllah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Zul yang begitu banyak maklumat dikongsikan kepada kami di awal pagi ini, dan saya juga pada masa yang sama mendoakan semoga usaha yang Abang Zul dan rakan-rakan ini jayakan semoga mendapat kejayaan yang besar, dan sudah pasti pelbagai cabaran dan hikmat yang mungkin akan dilalui oleh Abang Zul dalam usaha mengembalikan dalam usaha memajukan perniagaan Maggi ketam ini. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan, dan juga info yang diberikan oleh Abang Zul ini cukup berguna daripada pengusaha ataupun peniaga kedai makan menjual Maggi ketam di kawasan kampung di Lembah ini, akhirnya menukar corak perniagaannya disebabkan oleh PKP, menukar corak perniagaannya kepada frozen, dan akhirnya dapat memasarkan Maggi ketamnya bukan sahaja di Kelantan, sebaliknya di luar daripada Kelantan, di kawasan Lembah Kelang, di kawasan Pahang, Terengganu dan sebagainya. Dan ini merupakan satu usaha yang saya kira sulung di Kelantan ataupun usaha yang julung kali diadakan buat peniaga Maggi ketam ini, dan ianya saya berharap ianya menjadi satu suntikan semangat buat peniaga restoran yang lain supaya mereka memikirkan pendekatan, memikirkan kaedah terbaik dalam usaha memajukan perniagaan mereka. Jadi saya kira itu dapat saya kongsikan langsung daripada Kampung Semerak, Pasir Putih. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Bukit Kewangan. Silakan. Terima kasih Moha Fandi. Kecoh lah. Betul. Orang kata apa? Pecah apa tadi? Apa ni kata? Pecah alio. Pecah alio. Tengok bagaimana ketam nipah Maggi ni jadikan frozen food, makanan sejuk beku. Ini satu perkara yang berlaku bila dalam tempoh PKP baiknya ada munculnya inovasi ni. Dan dalam masa yang sama juga kalau kita lihat kepada PKP ini, dari segi pemasaran menggunakan media sosial dan sebagainya, dan kita juga telah melihat, dan Hakim, itu dah contoh yang terbaik. Tapi ini banyak peluang dan ruang yang boleh kita gunakan dalam tempoh PKP ini. Betul, sebagai anak muda kita dah ada banyak inisiatif. Kerajaan pun dah bagi pelbagai inisiatif, kad penjana dan sebagainya. Jadi benda ni yang seharusnya diambil oleh anak muda sebagai ruang dan peluang untuk kita inovasikan. Macam yang Abang Zul kata tadi, anak muda ni memang suka sesuatu yang instant, yang cepat, kalau burger dan sebagainya. So benda-benda macam inilah yang sepatutnya diinovasikan dan kita boleh pasarkan secara dalam talian, sebab ini platform yang lebih cepat dan lebih jimat. Maksudnya keperluan bukan saja anak muda tapi untuk semua orang untuk mengadaptasi dengan keadaan semasa. Itu satu perkara yang lepas ni saya teringat satu laporan di luar negara sebelum ini. Dia jual oksigen. Oksigen pun boleh jual tau. Oh, so macam-macam boleh jual. Itu hasil daripada PKP ni. Inovasi Macam-macam inovasi, macam-macam ilham baru, produk-produk baru yang menjadi dihasilkan. Baik, untuk itu saja hari pagi segmen Hati Rakyat kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ilman Hakim, Ahli Parlimen Belia Selangor bersama dengan kita mengacarakan program Hari Pagi ini. Dengan itu saya Hafiz Rosli. Saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.